Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga ya. Jadi hari ini saya ingin komen atau ulas sedikit berkenaan dengan satu kenyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam ya. Jadi secara ringkas atau sepintas lalu, Anwar menceritakan berkenaan dengan hasratnya untuk memerangi Islamofobia, untuk mencari jalan penyelesaian ya, dan dia akan bincang dengan Erdogan dan sebagainya lah. So itu kenyataan Anwar secara am ya, tak payah masuk dalam apa yang dia kata dan sebagainya. Tetapi saya heran kerana semenjak kerajaan pimpinan Anwar bertakhta ya, sejak November tahun lalu, dalam 9 bulan ini, bahang Islamofobia cukup hebat dirasai oleh saya, oleh kenalan-kenalan saya, dan saya rasa anda semua pun tahu apa yang saya maksudkan. Bahang Islamofobia yang ada ni tak lain tak bukan berasal dari PH. Banyak kenyataan-kenyataan bersempadankan Islamofobia bersifat rasis anti-Islam telah dikeluarkan oleh PH, khususnya DAP. Tetapi Anwar tidak ada sebarang respon. Malah belah pembangkang, diugut, dibuli, jangan sebut 3R, 3R, 3R. Sedangkan di belah PH paling hangat diperkatakan isu bersempadankan Islamofobia, malah banyak kenyataan beracun yang telah dicakap secara terbuka di dalam ceramah dan sebagainya oleh pemimpin-pemimpin mereka, khususnya DAP, yang luar biasa ya. Tak boleh percaya kenyataan-kenyataan sedemikian telah keluar, dan pertama kali dalam sejarah, dan tidak ada sebarang tindakan. Jadi ini memberikan imej anti-Islam, rasis, Islamofobia terhadap PH. Saya beri contoh ya. Bila PH pertama kali bertakhta ya, pada 2019, pada 3 hari bulan November 2019, Lim Guan Eng ya, di Muar Johor, telah dalam satu konvensyen DAP memberitahu berjaga-jaga dengan falsafah keagamaan ekstrim PAS dan UMNO ya. Dia sebut PAS dan dia sebut UMNO ya. Dia kata PAS dan UMNO ni ada falsafah ekstrim keagamaan. Dan falsafah ekstrim ini menurut Lim Guan Eng ya, PAS tidak akan membenarkan dan UMNO tidak akan membenarkan bukan Muslim atau bukan Melayu untuk jadi menteri. Sampai tahap tu dia tipu. Okey. Dan yang lebih beracun, dia tambah bahawa falsafah ekstrim keagamaan UMNO dan PAS ini boleh menyebabkan sehingga orang Kristian tidak dibenarkan berkumpul di gereja untuk mengamalkan ibadat mereka ya. Ni Guan Eng berkata ya. Sebab itu modal DAP, ucapan-ucapan sedemikian. Kemudian saya membuat laporan di Bukit Aman. Sebenarnya saya buat laporan di satu tempat lain, kemudian akhirnya saya ke Bukit Aman, dan saya difahamkan laporan itu disiasat di bawah Seksyen 505(5)(C) Kanun Keseksaan. Itu yang saya diberitahu. Tetapi sehingga hari ini tak ada perkembangan, dan saya bukan jenis selepas buat report saya minta ada tak perkembangan apa. Saya anggap saya dah laksanakan tanggungjawab saya. So itu kenyataan yang dibuat oleh Lim Guan Eng ya. Dan saya pun dah buat live dulu 2019 tu, lepas buat laporan, dan saya dah hebohkan ya. Kemudian kali ini bila Pakatan Harapan ambil alih, Lim Guan Eng buat satu lagi kenyataan dalam satu ucapan berapi, beracun. Dia kata gelombang hijau ini boleh sampai roboh kuil ke, tokong ke, dan apa ke, dan macam-macam kenyataan beracun untuk yang boleh menyebabkan orang Cina takut agama Islam, takut orang Islam ya, takut dengan parti yang berteraskan kepimpinan Islam ya. Inilah Islamofobia yang dimarakkan bukan hanya oleh Lim Guan Eng, tapi bapa dia sendiri, iaitu Lim Kit Siang.
Sebaik selepas PRU15, Lim Kit Siang yang berkata berhati-hati dengan gelombang hijau, negara kita akan menjadi negara Islam, ia boleh menjurus kepada negara Islam. Ini Lim Kit Siang, bapa dan anak, bersifat resis, bagi diri saya lah, apa yang saya lihat, bersifat resis, anti-Islam dan membuat kenyataan-kenyataan berbaur Islamofobia. Jadi Anwar duk cerita apa Islamofobia sana sini. Bila nak bertindak? Laporan-laporan polis sudah dibuat. Ya. Kemudian dalam dalam PRN baru-baru ni dia ugut, jangan cakap macam ni, jangan cakap macam tu kat pembangkang, walhal pembangkang sebenarnya tidak meracuni orang Melayu untuk benci orang Cina, tidak pernah. Tetapi orang DAP, bila saya lihat kenyataan-kenyataan Lim Kit Siang, Lim Guan Eng ni yang saya ceritakan tadi, ianya bagi saya meracuni orang-orang Cina untuk membenci atau bertakut dengan orang Melayu atau orang Islam dan sebagainya. Ya. So dalam PRN ini ada satu video yang tular, ada satu ceramah, itu pentas rasmi DAP. Anthony Locke ada sana, Gobind Singh ada sana, ada seorang berucap, dia rujuk kepada parti Sarban. Dan dia kata bila fikir parti itu, dia fikir pasal kemaluan yang dipotong. Ya. Dan macam-macam lagi kenyataan beracun. Kemudian Anthony Locke secara tidak langsung mengesahkan kewujudan video tu dan kesahihan video yang tular tu, dan berkata itu bukan sesiapa, itu orang biasa. Ya. Jangan hiraukan. Itu pun selepas tular. Sebelum tular, Anthony Locke tak keluarkan sebarang kenyataan, tetapi kenyataan Anthony Locke pun sekadar alasan tidak masuk akal, kerana Anthony Locke ada kat sana. Itu pentas rasmi DAP. Sepatutnya Anthony Locke dah keluarkan permohonan maaf. Ya. Tidak ada apa-apa langkah yang diambil. Kemudian ada adun dari Selangor, ya, yang menghina PAS dengan berkata mereka sekadar lihat ke bau arak pun dah mabuk, ya. Lepas tu dia kaitkan dengan sia-sia sembahyang 5 waktu dan sebagainya. Tidak ada tindakan. Ramasamy, macam-macam kenyataan lagi. Ngah Komeng cuba kelirukan orang Melayu dengan memberi persepsi seolah-olah kompaun yang dikenakan terhadap perempuan Cina di Kelantan itu kerana berpakaian seluar pendek itu ada kaitannya dengan undang-undang Islam. Ya, persepsi diberikan. Tidak ada tindakan, walaupun saya dah buat satu program bersama Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah. Tidak ada tindakan. Jadi itu yang saya maksudkan. Banyak contoh boleh diberi. Bahang Islamofobia dapat dirasakan di bawah kerajaan pimpinan Anwar, tetapi Anwar duk cerita nak perang Islamofobia. Ini memang perkara lazim dalam kerajaan pimpinan Anwar. Dia cerita benda yang sebenarnya kerajaan dia buat. Dia nak lawan ni, kerajaan dia buat. Dia nak lawan rasuah, tapi ada pertikaian berkait rasuah melibatkan menteri-menteri kerajaan dia, termasuk Zaid Hamidi yang pada kempen PRU15 menawarkan boleh ditafsir sebagai rasuah kepada pengundi. Tak ada tindakan, malah SPRM Azam Baki boleh keluarkan kenyataan walaupun tidak dilakukan siasatan, boleh membuat keputusan itu bukan rasuah, itu palsu. Ya, itu palsu sebenarnya kenyataan Azam Baki. So apa yang Anwar cakap jangan buat, tapi mereka buat. Anwar cakap dia jangan amalkan nepotisme, kerajaan dia amalkan nepotisme. Dia bagi tiket percuma buat nepotisme, boleh libatkan ahli keluarga. Anwar kata jangan Perdana Menteri sampai pegang portfolio Menteri Kewangan dan ini, Anwar buat. Anwar cakap jangan buat, Anwar buat. Tapi dia alih perhatian dengan bercakap dia nak jangan buat, atau dia nak perang Islamofobia supaya orang tak lihat bahawa Islamofobia yang saya lihatlah subur dalam kerajaan dia. So kita berada dalam zaman kegelapan. Sebab itulah saya ulang, memang wajib kerajaan ini ditumbangkan, dan itu pendapat peribadi saya, dan saya yakin ianya akan berlaku kerana kerajaan ini akan membawa kemusnahan moral akhlak di negara ni. Ya, dia lihat cara Anwar mengalu-alukan kedatangan Coldplay, ya, yang terang-terang ya mempamerkan dan menyokong LGBT. Dia buat pelawaan terbuka kepada Coldplay.
Lepas itu ada satu lagi kumpulan yang datang, kemudian mereka bercium-ciuman, lelaki bercium-ciuman atas pentas. Jangan salahkan mereka. Barangkali mereka, saya tak tahulah, tapi barangkali tidak mustahil mereka mendapat tafsiran bahawa kerajaan ini okey dengan LGBT. Sebab apa? Anwar pelawak Coldplay di negara-negara lain terang-terang mereka pamerkan bendera LGBT. Ya. So inilah ya sedang berlaku. Ya. Tapi bila orang bersuara, macam-macam mereka cuba kekang, mereka cuba seksa, mereka cuba aniaya. Ya. So inilah kerajaan kita sekarang ni. Kita berada dalam zaman kegelapan. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.